Sekarang saya jemput Kementerian Kewangan, dijemput Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan untuk buat pengumuman 45 minit. Silakan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Sri Yang Bertuah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dalam beberapa hari ini Ahli Yang Berhormat telah meneliti, membahaskan kajian separuh penggal. Tentunya tidak semua yang memberi kesempatan untuk meneliti rancangan itu, tetapi saya percaya kebijaksanaan Ahli Yang Berhormat untuk mengambil perhatian bahawa beberapa kerangka cadangan itu perlu diteliti dan tidak hanya dijadikan satu bahan kecaman tanpa meneliti. Malah beberapa ahli yang berhormat sama sekali tidak kaitkan rancangan Malaysia ke-12 dalam hujah mereka. Walaupun tentang pandangan-pandangan yang baik dan cadangan untuk memperbaiki, saya akan terima dengan baik. Tapi perbahasan ini dimulakan dengan Ketua Pembangkang Larut yang telah membuat satu kesilapan besar tentang pencapaian KDNK yang tidak pernah dipertikaikan 8.7% 2022. Dan dalam pembentangan saya sebut dari base yang rendah, dari negatif 5.5%. Sebab itulah Titiwangsa bagi kuliah kepada beliau dan Ahli Yang Berhormat. Kerana kalau tidak faham tentang hal ini, dia mempersulitkan kerja kita sebagai Ahli Yang Berhormat. Kadar pertumbuhan itu yang mesti terkait dengan kadar pertumbuhan sebelumnya. Sebab itu kalau Singapura umpamanya berkembang 7.6%, lebih rendah dari Malaysia. Tetapi 2020 tahun sebelumnya 4.1%. Tahun sebelumnya Malaysia negatif 5.5%. Jadi saya tidak nafikan naik 8.7%, tetapi janganlah dia riuh rendah menyatakan kejayaan paling besar dalam negara. Nampak sangat kedangkalan ilmu ekonomi basic ini. Tapi tak apalah, kita teruskan. Yang Berhormat, terima kasihlah. Saya juga nak tegangkan pada Yang Amat Berhormat tentang basic itu betul. Kita pun setuju. Memang dia punya base tu rendah. Kita pun setuju. Tapi oleh kerana inisiatif, cara kita untuk menentukan supaya kita dapat melonjakkan ekonomi itu yang sepatutnya kita banggakan. Ia sebenarnya adalah sesuatu yang sama-sama telah pun kita pastikan supaya ia mencapai satu angka yang baik. Kalaulah dia base-nya rendah, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk menentukan supaya dapat dilonjakkan ekonominya, maka sudah tentu dia tidak akan mencapai 8.7. Sebab itu saya kata, oleh kerana inisiatif yang baik itulah yang menyebabkan dia dapat pertumbuhan yang baik. Terima kasih. Sebab itu saya sebut, saya tidak nafikan 87%. Yang saya bangkitkan ini, ya, dengar. Dalam tu bila cek teks, jangan kelang kabut. Cek teks. Saya sebut 87%, tapi saya petikai bila disebut ini kejayaan paling besar daripada negara-negara lain, tak betul. Ini yang saya kata basic economics. Iaitu 87% dari atau ketimbang negatif 55%. Tapi tak apalah, kalau dia nak menang juga menanglah, tak ada masalah. Fakta. Ini fakta ekonomi, tak boleh dipertikaikan. Yang Amat Berhormat, kempen di bawah boleh. Saya bukan nak menang tapi tak apa dah. Saya bukan nak menang atau biar saya sambung. Tapi ceritanya, saya hanya terangkan mengulangi apa yang disebut oleh Titiwangsa. Saya tak bagi laluan, sudah. Tajuk lain, kita tukar tajuk lain. Tajuk lain. Sebab itu saya boleh juga boleh tentukan. Fakta 87% tidak betul kalau disebut terbaik di rantau. Itu saja saya nak sebut. Saya nak maklumkan bahawa pertumbuhan itu mencapai. Titiwangsa dah bagi kuliah cukup lengkap. Saya pakai yang itu cukup. Tak apa. Bukan saya tak mau dengar kuliah itu. Yang saya nak terangkan kepada Yang Amat Berhormat adalah bahawa kita juga kena menerima hakikatnya bahawa ketika itu
dengan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan lah yang Ya. menyebabkan ada pertumbuhan itu. Ya, saya dah kata terima Sebab kasih. itu harus kita sama-sama Saya dah merasakan. Terima kasih. Okey, saya ingat sila Perdana Ya, terima kasih. Saya pun dah kata terima kasih. Termasuklah penggunaan dana KWSP rakyat yang banyak. Tak apa, tapi berjaya dalam bidang itu. Tentu, terima kasih. Baik. Tetapi yang tidak disebut juga, yang saya sebut dalam ucapan awal. Yang saya sebut dalam ucapan awal. Apa dia dalam Rancangan Malaysia ke-12, Gajar Separuh Penggal. Ya. Bahawa catatan itu tidak diambil kira kadar pengangguran memuncak 5.3% dan tahun 2021 4.6%. Kemudian masalah yang dicapai, saya katakan kadar pengangguran, walaupun ada kes COVID, kita tidak nafikan. Ya. Cuma angka-angka ini saya sebut. Jadi tidak bermaksud untuk menyatakan tidak ada usaha. Saya hanya pertikaikan bila disebut kejayaan luar biasa ketimbang negara-negara lain. Itu saja. Baik. Apa langkah-langkah yang diambil sekarang yang tidak diterima oleh dalam hujah-hujah pembangkang? Tidak ada yang dilakukan. Saya nak beritahu. Bila kita sebut tentang sekolah daif, berapa kejayaannya? Termasuk baik pulih tandas. 8,354 sekolah siap menjelang Oktober tahun ini. Dan ini kejayaan yang belum dicapai sebelum ini. Maknanya kalau kita fokus bagi perbelanjaan cukup, bagi bidang kuasa kepada PPD, pejabat daerah, PIBG, maka boleh kita selesaikan. Ini yang saya maksudkan dengan tekad untuk menjalankan. Dan bila Yang Mohamad Bera tanya tentang penambahan 15 bilion ringgit kepada 415, tentulah kita ambil kira keupayaan. Perbincangan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan melihat apakah mungkin kita tambah 15 bilion ringgit untuk membantu memperbaiki prasarana asas dan kemudahan rakyat, maka kita lihat ada keupayaan. Sebab itu kita tambah. Dan dengan belanja sekitar 90 bilion ringgit setiap tahun. Kemudian saya juga mohon ahli Yang Berhormat teliti ekonomi madani, pelan hala 7 peralihan tenaga, pelan induk perindustrian semasa meneliti semula kajian separuh penggal. Maka sebab itu kita sudah ada 2 pertemuan dengan Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri dalam sebulan yang lalu, dan dalam Majlis Pembangunan Negara dan Majlis Fizikal Negara. Dia ada cadangan yang dibawa supaya pelan hala 7 peralihan negara, ekonomi madani, pelan induk perindustrian baru dan kajian separuh penggal turut diberikan taklimat kepada Menteri Besar dan Ketua Menteri, dan saya setuju. Usaha-usaha seperti industri berpertumbuhan dan bernilai tinggi HGHV diberi perhatian, dan setakat ini pelaburan telah sampai dan memulakan, termasuklah penggunaan perluasan EV motosikal melalui Suzuki, selain daripada yang saya sebut sebelum ini. Dan saya juga sebut, dan baru-baru ini Premier Sarawak telah memberikan taklimat khas kepada Jemaah Menteri tentang keupayaan mereka meneroka beberapa bidang baru, termasuk industri hidrogen hijau, Citus Carbon Capture Central Sarawak, C4 Sarawak, sebagai sumber tenaga baru. Maknanya apa yang diumumkan ini telah dan mula dilaksanakan, berbeza dengan serangan yang mengatakan bahawa tidak ada langsung kemajuan. Kemudian saya sebut, walaupun tidak dibahaskan, terutama rakan-rakan dari Parti Memperjuangkan Islam, patut bicara bukan saja soal mengatakan riba itu haram. Semua orang dah tahu. Apa langkah penyelesaiannya? Dulu ada Bank Islam, tapi kita katakan ini tidak menyeluruh, maknanya tidak memenuhi maksud maqasid syariah
dalam erti kata menyelesaikan beberapa masalah pokok ekonomi. Maka itulah sebab maka diadakan sidang antarabangsa ekonomi dan keuangan ke-15 yang diterokai oleh Malaysia. Dan saya percaya ini akan memberikan satu ruang kepada kita untuk membicara secara lebih menyeluruh apa erti pendekatan ekonomi Islam yang lebih menyeluruh selain daripada bank Islam atau takaful yang kita bicarakan selama ini. Saya juga sebut di tak kala sambutan Hari Malaysia di Kuching tentang penambahan 1 bilion ringgit untuk sempadan Sabah dan Sarawak supaya selari dengan kemajuan yang dilakukan di Indonesia dengan ibu kota Nusantara. Beberapa ikhtiar lain akan kita tambah dalam pembentangan belanjawan Madani kedua bulan depan. Yang Mohd Titi Wangsa, Kampar, Jerai, Kota Melaka, Taiping dan Paya Besar membangkitkan soal subsidi bersasar yang sebagainya ditentuh oleh beberapa kementerian dan terakhir Menteri Ekonomi sebentar tadi. Tapi saya beri jaminan bahawa apapun rasionalisasi subsidi yang dilakukan, kita tidak akan membebankan golongan berpendapatan menengah dan juga rendah. Ini kerana sebarang penyesuaian yang membebankan mereka tentu akan menambah beban yang sedia ditanggung oleh golongan miskin. Ada yang pertikaikan soal minyak. Hari ini kita menang, esok minyak turun. Itu disindir oleh Ketua Pembangkang. Nah, cuma dengarlah dulu. Sabar. Bila saya sebutkan perkara itu, semasa Parti Keadilan, DAP dan PAS bersama, apa yang saya sebutkan itu dipersetujui oleh Keadilan, DAP dan PAS. Terima kasihlah, saya bersama masa itu dan saya nak beritahu PAS tak pernah bersetuju dengan kerajaan tu. Saya setuju. Datuk Fazil, saya setuju dia junior. Masa tu dia belum lagi pimpinan. Saya yang pimpinan. Itu timbalan presiden lah, timbalan presiden. Masa itu saya pimpinan dan saya mengalahkan dia pasal dalam pemilihan. Dia hanya terlibat dalam forum perdana aja. Baik. Nanti. Betul. Kubang Krian masa itu belum betul. Tapi kemudian Kubang Krian kata tak setuju. Tak apalah, saya terima Kita baik. buat di pentas di Tak ada luar lah masalah. ini. Kubang Krian Bukan, sahabat. Tak ada masalah. saya sebut bukan Tapi pada soal masa itu. Kenyataan itu bukan pada masa dan itu, bersama. Itu saya jelaskan. Dan pada masa itu, Menteri Pertanian dia timbalan presiden. Dan dalam mesyuarat diperakui oleh pimpinan PAS bersama. Tapi tak apa. Tan Sri, Masa itu ketua pembangkang belah sana, belah lain. Tak apalah ketika itu cium mulut. okey, ni Tan Sri. Baik, saya habiskan dia boleh berjawab. Bab ni. Saya sambung sikit ni. Harga minyak. Ni minyak. Baik, saya lepas tu saya bagi ruang. Tan Sri Baik. Speaker. Masa itu, Nanti. sekejap. Masa itu, berapa harga minyak Arab Saudi? 50 sen per liter. Ya. Masa itu. Baik. Sekarang saya jadi Perdana Menteri. Berapa harga petrol tahun 2018 yang kita bangkit? Di Malaysia RM2.21. Arab Saudi masa itu dah naik RM2.19. Tak apa. Sekarang 2023. Dengar baik-baik. Berapa harga minyak di Arab Saudi? RM2.84. Berapa harga minyak di Malaysia? RM2.05. Ya. Kubang Krian jangan terkejut. Ini jadi kita ambil kira ini, ya, bahawa kenaikan atau penurunan minyak itu maknanya minyak kita masih rendah. Berapa harga minyak masa di
Brunei. Masa itu Brunei rendah, Saudi lagi rendah. Ya. Brunei sekarang RM1.84. Ya. Jadi oleh itu, untuk terus menggunakan komen dan hujah yang kita buat bersama-sama dalam Pakatan Rakyat tidak sebenarnya tepat. Tan Sri Baik. Speaker. Okey, terima kasih. Penjelasan yang baik daripada Yang Amat Berhormat Menteri kita. Ni cuma saya nak quotekanlah dari pelaporan Berita Harian pada 17 Julai 2022. Saya tak jadi Perdana Menteri, macam mana harga minyak nak turun? Ini 2022. Tan Sri, terima kasih. Ya. Itu betul. Yang Berhormat Tambun. Terima kasih. Yang Berhormat Tambun. Kerana Yang Berhormat Tambun. PM, boleh tambah Bagas sikit. Rai. PM dulu pun dia sebut PM akan hapuskan PT-PTN. Akan hapuskan PT-PTN. Mana? RUU 355. Mana? RUU 355. Cakap juga. Baik. Nak apa Cakap PTN? kencang lah. Cakap kencang lah. Belah sana. Pandan. PT-PTN. Judi Pandan. naik, judi Saya nak naik. sambung. Pak Merintah judi naik. Saya sambung biar saya habis. Tasya gua nanti dulu. Bagi PM jawab dulu. Saya minta PM tolong bagi ruang sekejap. Ya, ya. Saya ni. Jadi saya sebut tentang kadar harga sekarang. Betul. Itu masa perhimpunan Konvensyen Keadilan. Bagus Tan Sri juga. Speaker. Bagan Serai Putih. Tan Sri Speaker. Kapan itu? Nantilah 36. dulu. Saya tak bagi laluan. Tak, saya nampak 36. Saya minta saya nak teruskan. Nak minta 36 Baik. pasal ulangat ni. Duduk. Pasal ulangat. Baik. Kami patuh Jadi bila Duduklah. Benar, kalau duduklah. ketua Benar. kalau Baik. Semua Si duduk. kacau pun tak PM bagi ni. kami duduk. Bagi ruang Tapi pada dia PM. bangkit Bagi ruang pada ikodannya. PM untuk jawab. Bagi ruang pada Bangkit PM ikodan. untuk Sekejap, jawab. baik. Pendang duduk. Baik. Pendang duduk. Dia tak minta konsen. Pendang Saya duduk. 36. Duduk. Pendang duduk. Baik, tu jangan. 36. Pendang duduk. Ulangan. Duduk, pendang. Ulangan. Duduk. Pendang. Tengok ulangat tu. Duduk. Ulangan bukan speaker. Minta 36. Saya minta ambil supaya beri perhatian. Saya sikit tak pada- dengar dia kata apa tadi. Dia kata apa ni? Pendang. Apa dia tu? Dia kata kat saya. Dia kata apa? Yalah, Pendang tu apa? Dia kata apa? Dia kena minta Pendang pun kebenaran. salah. Dia sebut nama Sebut pendang salah. Dia kata apa? Ya. Dia kata Sebut pendang pun salah ke? Pendang tu bukan penghinaan. Tak boleh. Dia kena minta lah kami dulu. Kami Baik. bila Tan Sri Speaker Okey. kata Ulangan. Ketua Pembangkang Ulangan. tak bagi kami duduk. Baik, Kat pendang pun tak boleh. Duduk. Dia menyebut pendang bukan unparliamentary. Sudah, duduk. Itu nama saya, Pendang. Duduk. Baik. Okey, Tasya kau duduk kejap. Ni, tolong disiplinkan dia Jadi sikit. khulasahnya Saya kata dia panggil pendang Tak itu boleh lah, bukan Tan Sri unparliamentary. Speaker. Sebab kami bila Tan Sri Pendang. Speaker Ini keputusan saya. Speaker dah pendang. buat ruling. Duduk. Pendang. Please. baik. Speaker dah buat ruling. Menang. Satu. Duduk. Please. Jadi Ulang duduk. saya tegas. Saya panggil dia kerengga. Tegaskan Okey, clear. harga di Malaysia RM2.05, harga di Arab Saudi RM2.84. Jadi oleh itu dikaitkan juga dengan cadangan subsidi bersasar yang akan saya jelaskan dalam belanjawan madani kedua 2024 bulan depan. Baik. Saya ingin singgung walaupun telah disentuh oleh beberapa menteri mengenai kenaikan harga barang. Tentunya saya setuju bahawa ini soal yang serius yang menekan hidup rakyat dan saya telah mengarahkan menteri-menteri untuk turun dan pantau sendiri. Walaupun kita bagi jaminan harga beras tempatan tidak naik, tapi ada laporan tentang kekurangan di beberapa tempat dan mesti ditangani dengan baik. Cuma saya harap ahli yang berhormat juga faham. Umpamanya yang dibangkitkan oleh Arau tentang kenaikan harga bawang. Tapi fahamlah bahawa sejak bulan Ogos yang lalu duty ekspor bawang dari India naik 40%. Jadi kita kena faham yang ini. India membuat keputusan menaikkan duty ekspor bawang 40%. Dan tentunya bagi kita di Malaysia yang membeli bawang dari India akan terkesan dari harga itu. Begitu juga tentang keputusan India bulan lalu untuk menghadkan ekspor beras putih. Jadi dia akan ikut teori supply and demand. Bila
ekspor dihadkan, harga naik. Maka kita tambah subsidi untuk menjamin beras tempatan tidak naik harga. Ada yang dibangkitkan tentang Penjelasan Yang Berhormat. peruntukan persekutuan kepada negeri yang dibangkitkan oleh Marang. Sahabat saya Marang terus bawa perkara ini walaupun saya telah jelaskan. Boleh kritik saya soal lain. Tapi tak benar kalau kita katakan kita zalim atau menganaktirikan negeri-negeri. Ya. Dan ruang diberikan. Dalam saya katakan bulan ini sahaja 2 kali kita panggil mesyuarat saya dan menteri-menteri lain dengan Menteri Besar Setiausaha Kerajaan Negeri dan Exco yang berkenaan. Saya nak sebut di sini ya. Peruntukan pemberian bantuan negeri 2023 Kedah 512.1 juta ringgit lebih daripada tahun lalu dan tahun sebelumnya semasa Perikatan Nasional. Kelantan 351.5 juta lebih dari masa Perikatan Nasional Perintah. Terengganu 411.1 juta dan Perlis 154 juta itu lebih daripada semasa Perikatan Nasional Perintah. Jadi tidak benar. Baik, itu hanya pemberian persekutuan. Bagaimana pula peruntukan pembangunan? Penjelasan Yang Berhormat sebelum masuk tajuk lain. Di Kedah 1.5 bilion. Kelantan 2.5 bilion. Terengganu 1.6 bilion dan Perlis 570. Penambahannya ada yang dakwa ahli Yang Berhormat tak payah saya sebut. Dia kata Pulau Pinang dapat semua lebih. 2023 Pulau Pinang mendapat peruntukan pemberian persekutuan 330 juta ringgit, lebih rendah pada 3 negeri. Dan peruntukan pembangunan 1.3 bilion ringgit, lebih rendah daripada Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebab itulah saya ambil keputusan untuk menambah projek di Pulau Pinang, LRT dan lapangan terbang, dan di samping tambahan 3 bilion ringgit mula di Kedah untuk kemudahan dan infrastruktur tanaman padi 5 musim 2 tahun. Ya. Saya nak jelaskan ini tak Saya ingat termasuk Yang Berhormat Kelantan. Menteri Kawan tak payah tambahlah. Tenang-tenang yalah. Mohon Termasuk tambah untuk Kelantan. Penang yang PM. Tak, saya ambil keputusan kalau terdesak membebankan rakyat, saya tidak peduli. Maka sebab itu tempatan banjir ini mensulitkan hidup rakyat. Sebab itu di Kelantan, walaupun saya umum baru ini, air tambah 500 juta begitu, kemudian tempatan banjir, tetapi bila kita lihat sekali lagi kos projek tempatan banjir yang ditender tahun ini untuk Kelantan, Tuan Tan Sri Bertua, 2 bilion ringgit. Bagaimana boleh senang sewenang-wenang boleh bercakap soal zalim dan menindas? Ini makna tak ada fakta. Mana mungkin seorang pemimpin boleh berhujah begitu rupa padahal kita dah jelaskan. Jadi saya tidak mau tambah daripada itu, cukup mengatakan Penjelasan sudahlah. Kalau tidak setuju, tidak mengapa. Tidak mau sokong, tak mengapa. Tapi jangan memutarbalikkan fakta. Okey, penjelasan Yang Berhormat. Nak bagi dulu terangan tu. Okey, terima kasih Tambun, terima kasih Yang Ketua. Apa yang saya faham daripada apa yang diterangkan oleh Tambun tadi, isu beras. Yang mana saya faham tadi bahawa isu beras memang bermasalah untuk dapat beras tempatan. Jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Tambun nampaknya bercanggah dengan apa yang diberi oleh Ketua Raja semalam. Ketua Raja kata isu beras tempatan tidak ada isu kerana stok cukup. Tapi masalah di rakyat di kampung, mereka sukar untuk mendapat beras tempatan. Baik. Jadi yang mana satu betul? Yang Ketua Raja betul ke atau yang Tambun betul? Itu persoalan saya. Terima kasih. Sekarang pulungan, silakan. Dua-dua betul. Sebab yang dimaksudkan stok ada. Yang saya tegur kerana ada keluhan setempat. Pemangku menteri turun, dia disebut ada stok, tetapi kalau biasa dia beli umpamanya 100 beg, sekarang dapat 80. Jadi ada kebimbangan itu. Tapi stok
Ada. Jadi yang dijawab oleh menteri ialah stok ada. Yang saya beri peringatan ialah supaya jangan ada keluhan dan kebimbangan. Takut kalau ada kekurangan di mana-mana tempat. Keluhan dah ada di seluruh negara, itulah. Berhormat. Sebab tu saya Beras jawab. kepatan RM2.60 sekilo dah tak ada sekarang. Yang 5 kilo pun susah nak dapat. Itu masalah. bagi Jadi tahu, kalau stok beritahu ada, tempat, tak beritahu ada, tempat. tak ada Tak. diberi Beritahu stok tempat. tersebut. Bagi Saya tahu. nak Hantar segera. Soalan Terima kasih. Ya, Muhammad. Beritahu tempat. Ya. Bagi Fama tahu dan mana. Tuan-Tuan Pelada akan hantar segera. Menteri. Ini cakap kosong ya. Menteri. Jangan duk bohong lah Dewan. Jangan koyak. Baik. Jangan koyak, Berhormat. Lu Terengganu. Beritahu tempat, market, jalan, market mana? Baik. Fama akan hantar segera. Menteri. Jangan duk bohong dalam Dewan. Menteri. Okey, silakan Menteri. Jangan ganggu Saya Perdana minta Menteri. kalau boleh Yang Berhormat bagi nota sama ada Perdana Menteri daripada saya. Kalau bagi petang ini, esok saya pastikan insya-Allah Fama sampaikan. Yang Amat Berhormat. Dah begitu dah. Saya selesaikan bab ni. Saya ingat tak ada masalah. Dah saya dah jawab dah udahlah. Tak masalah ni. Kita mintalah. Ini kerjasama. Ini Saya dah bagi kerjasama yang tahu, saya minta. Tolong bagi nota sekarang. Saya akan pastikan menteri bagi tahu Fama hantar kalau boleh malam ni atau paling lewat esok pagi. Itu garanti saya. Nota apa, Berhormat? Semua menteri dah tahu. Ya, Menteri Mak dah tahu Berhormat. nota. Okey, Cek di okey. kampung. Alright. Nota apa? Jangan bohong lah. Bagi je lah nota tu. Parlimen lah. Baik. Saya nak terus Ya, Mak kepada Berhormat. peruntukan ahli Tuan Speaker, parlimen. point of Penting. order Isu 37 Bukan beras parlimen. ni, beras ni memang betul. Ada masalah untuk mendapatkan beras tempatan. Harga yang naik betul kita setuju adalah beras import. Yang rakyat sekarang ini menyuarakan habis dalam sosial media adalah kerana tak dapat untuk membeli beras tempatan. Kami ni dah bercakap dah dengan Yang Amat Berhormat, kita nak membantu Terima kasih. dan maklumkan. Ya. Yang menjawab yang bukan-bukan oleh menteri itulah yang menyebabkan kami di sini susah bila orang kampung tanya. Baik. Yang Amat Berhormat cakap tadi saya tak tegur pun, tetapi oleh kerana Yang Berhormat Kota Raja kata macam-macam, saya kata ni tak boleh lah. Sebab yang pentingnya rakyat di bawah sana mahu untuk mendapatkan cukup beras Terima kasih. tempatan itu. Okey, saya Ya, ingat. Berhormat Tambun, saya nak bagi bukti lah. Terima kasih. Sekejap, sekejap saya bagi bukti. Dah. Ini Tuan keluar Speaker, rakyat. point of order. Saya nak Speaker, bawa Yang Berhormat Tambun. Peluang ni betul. Saya Peluang minggu menteri. lepas. Point of order Saya minta 37 khidmat wakil rakyat. Saya Orang nak main minta teruskan. peluang Tuan Speaker, saya. point of order. Keluar Tuan boleh Speaker. beli 100 beg. Pendang. Kilo 100 beg. Pendang. 35 ringgit. Point of order. Tak tahu Menteri sama tak ada bagi. Petang boleh tulis Kami ni nota dah kat tak dapat saya. peruntukan. Tuan Speaker, point of order. Sungai Petani. Ni Tambun bagi. Ni Tambun bagi. Tambun bagi tak? Bagi. 37.1. Tambun bagi. Point of Apa order ni? tu. 37.1. Seseorang ahli tidak boleh mengganggu ahli yang senang berucap. Okey. Anak. Tambun tidak. Ni Baik, isunya. Tambun tadi tak. Okey. Pesan ke Isunya Tambun nak bagi, tak bagi. tu. Ya. Baik, Terus. Pendang Tambun tidak bagi. Minta Tambun Baik, tidak terima bagi. kasih. Yang hormat Baik, Tambun. kalau ada- Saya nak cerita. Saya tegaskan seperti mana Ketua Pembangkang sebut tadi dan Menteri bagi jaminan kalau ada bagi tahu di mana tempat dan bagi nota saya bawa dalam fail, saya bawa balik. Saya beli Dan minggu bagi tahu. lepas Terima kasih 100 banyak. Baik, Pendang tulis sekarang bagi Berikutnya. Bentara. Tolong ambil Saya- nota dari Pendang sekarang. Halau dia keluar speaker. Halau. Okey. Kerengga keluar. Tak Baik, apa. silakan Menteri teruskan. Saya Pendang tolong tulis nota sekarang juga. saya rayu bagi pihak Pendang, tak apa, biar dia duduk, dia bagi nota, tak payah ambil tindakan. Dia bagi, kerana dia rasa prihatin tentang masalah. Saya dah bagi cadangan, tulislah dan saya selesaikan. Menteri dah bagi jaminan. Baik, memorandum ini tentang peruntukan ahli parlimen. Ada yang kata ni zalim, kami tak dapat wang. Ni, saya nak bagi contoh. Siapa kata tak dapat? Siapa kata dapat peruntukan? Peruntukan kepada rakyat, peruntukan kepada ahli parlimen itu beza. Jangan kata tak ada peruntukan kepada rakyat. Saya nak bagi contoh. Untuk Ketere, berapa projek? 61 projek. Ini tambahan daripada ICU. Berapa jumlah? 2.12 juta ringgit. I'll come back. Never mind, don't worry, beluran. Sabar. SIK, 73 projek, 3.73 juta ringgit. Baik.
Yang dibangkitkan ialah mengapa tak salur kepada ahli parlimen. Kalau gitu jawab begitu. Jangan kata menindas rakyat, tak ada tolong rakyat, zalim. Benda ni. Ya, kalau kata tidak ada peruntukan kepada wakil rakyat yang macam dibangkitkan, saya tak ada nak pergi tolong orang mati, tak ada duit. Jangan. Tak Yang berhormat Tambun bagi saya nak bagi ingatan. Wang ini kalau digunakan untuk bagi orang kahwin dan sebagainya, kita akan ambil tindakan oleh SPRM. Ya Muhammad, Tak boleh peruntukan guna wang projek melalui kementerian berbeza dengan peruntukan parlimen. Betul. Ketika Yang Berhormat duduk sebelah sini, Ya, dengar Yang Berhormat dulu. meminta peruntukan Beluran parlimen. pun dah terikut-ikut. Yang Berhormat juga sign memorandum Baluran. CSA dengan berat minta Baluran. peruntukan parlimen. Ya. Beluran. Tak sama Beluran Yang Berhormat. yang- Saya cuma perkataan peruntukan parlimen dengan projek berbeza. Beluran. Yang Berhormat, ya. Beluran yang selama ini sabar dan steady pun dah terikut dengan kawan-kawan dia. Jangan. Saya dah bedakan projek untuk rakyat, projek ahli parlimen saya bedakan. Sebab tu saya kata tunggu saya nak jawab. Saya sebut jangan kata tidak ada peruntukan. Boleh sebut tidak ada peruntukan kepada ahli parlimen. Biar spesifik pula. Okey ni, saya dah jawab ni, saya jawab. Dengar dulu. Baik. Jawapannya begini. Ada jawapan. Ketua Pembangkang Kita tahu. duduk loh. Ada jawapannya. Masa Yang Berhormat beluran menteri, kita tak ada bentukan. Kita bagi masa Baik. Kemudian ya, masa Covid kepada semua ahli berapa parlimen dia yang bagi duduk untuk sana, yang pejabat, duduk ya, sini sebelum pejabat, tu. tak apa baik. Kemudian bila Yang Berhormat Bera ambil alih, saya terima kasih Yang Berhormat Bera. Kerana Yang Berhormat Bera kata, kalau betul nak, kita bincang baik-baik. Jadi kita hantar perwakilan. Bincang baik-baik. Kemudian, ada hala tuju, ada setuju tak setuju. Akhirnya, dia jemput saya, bagi makan tengah hari, dia bincang sekali lagi. Dan kita putus, lepas putus, sign, lulus lah. Ini tak payah sign, tak payah bincang. Bagi, ini hak kami. Bukan hak ahli parlimen. Runding, setuju, kita lulus. Kalau tidak, tunggulah sampai bila pun. Saya tak akan luluskan. Okey, terima kasih. Tambun. Bagilah Chan, Tambun. Bagilah lepas sikit. Besut. Kamu nak bagi? Ini Tambun, keterah. Tambun. keputusan Tambun. Bagi besut dari sekali. Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Tambun, bagi besut sekali. Seperti mana yang diluluskan oleh Yang Berhormat Bera semasa dia jadi Perdana Menteri, peraturan yang lebih kurang kita guna. Nak peruntukan, bincang dan saya dah tugaskan TPM kedua untuk mewakili pihak kami selesai dengan baik. Gunding, jangan sombong dan angkuh dan tuntut. Siapa yang sombong ni? Penjelasan. Tambun, penjelasan Tambun. Pelaksanaan Tambun, minta penjelasan. dengan modal. Kamu nak bagi? Tambun minta penjelasan. Air hitam, Besut sekali. Baik. Tambun tidak bagi. Sila duduk. Besut tak pernah air hitam tanya ni. Sila duduk. menyentuh berhubung. Tambun, air bagilah hitam, besut. air hitam. Tadi sebut keterah, kenapa tak bagi ni? Baik. Dia tak bagi. Duduk dulu. Minta elok. Duduk. Menyentuh Kita ada ruang untuk bagi jawapan cukai Tambun. keuntungan Sila duduk. modal. Sila duduk dulu. Saya nak jelaskan, cukai keuntungan modal Ini dah lari topik ke lain. atas pelupusan saham tidak tersenarai. Ini saja, jelaskan. Jadi itu maknanya kedudukan mereka dalam bursa saham tidak terjejas. Jadi saya jelaskan persoalan dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Tentang insentif cukai konsep ekonomi kitaran, bagan. Sikit Ahmad. Iaitu cukai korporat 5% yang dibangkitkan. Saya nak beritahu bahawa beberapa galakan cukai dalam menyokong pelaksanaan aktiviti ekonomi kitaran termasuklah insentif teknologi hijau melalui Green Investment Tax Allowance 100% untuk 3 tahun. Sebab itu kita dapat tarik EV ke sini. Kemudian insentif potongan cukai kepada syarikat yang menaja atau membiayai smart artificial intelligence driven reverse vending machine. Jadi untuk penjelasan kepada persoalan yang dibangkitkan. Tambun mohon ruang untuk soalan. Batik, pengusaha batik.
balik pulau bangkitkan pengusaha batik. Yang Muhammad ni nak sokong ni, takkan nak sokong tak bagi. Pengusaha batik, Akan bagi insyaAllah. pengecualian duty import, saya setuju. Kerajaan menyediakan pengecualian cukai duty import ke atas kain sutra, rayon, voile serta kain kapas putih dan boleh dituntut daripada Jabatan Kastam semasa mengimport produk selaras dengan butiran 62 Perintah Duty Custom. Keputusan DNAA. Yang Amat Berhormat. Tamun, ayo tak minta. DNAA. Tak bagi. Okey, duduk lo. DNA lo. DNAA dulu. Saya terkesan dan ucap terima kasih dan penghargaan ke rakan-rakan menggunakan sidang parlimen dalam membincang rancangan Malaysia ke-12 dengan begitu bersemangat dan gigih menentang rasuah dengan keras. Selama 9 bulan saya sebagai Perdana Menteri, inilah kesempatan saya dengar secara menyeluruh suara yang benar-benar keras menentang rasuah oleh semua pihak. Dan ini suatu perkembangan yang sangat baik. Saya anggap ini sebagai endorsement dasar dan saya telah maklum kepada SPRM untuk meningkatkan usaha mereka dengan dukungan ahli-ahli parlimen yang tidak mahu kompromi dengan rasuah di mana peringkat kepada siapa sahaja dan bertindak tegas. SPRM telah memberi jaminan kepada saya untuk meningkatkan usaha mereka terhadap golongan yang menggunakan kuasa dan kedudukan untuk mengambil dan memunggah kekayaan rakyat dan negara. Cuma saya suarakan di sini, bukan pilihan, benar. Jangan selective investigations, jangan selective prosecution atau persecution. Maka yang sekarang, yang lalu, yang memunggah kekayaan berbilion, memperkayakan anak-anak mereka secara berbilion ringgit, mengapa tidak dihiraukan? Mengapa mau diketepikan? Dan setiap kali kita singgung, mengapa dianggap ini selective investigations? Ada mantan pemimpin yang ada bank-bank di luar negara, kekayaan puluh-puluh bilion. Saya tak dengar pun secebis suara daripada pembangkang. Apa? Orang-orang ini sekarang terlalu kaya, boleh diselamatkan. Ini soalnya. Sebab itu saya nak mengatakan, tanpa saya peduli suara, saya nak katakan, selagi saya beri dia ada mandat ini, saya tidak peduli. Kamu boleh jadi bilioner terbesar, ada bank seluruh dunia, harus bayar cukai dan hak rakyat. Yang Muhammad Tambun. Yang Muhammad Tambun, saya nak dapat penjelasan. Dan kalau ditanya, mengapa tidak ada tindakan? Saya nak jawab. Dia proses mesti lalui. Proses siasatan. Dan siasatan bagi orang yang maha kaya yang ada puluh bilion itu mengambil masa yang panjang. Kedua, pendakwaan. Itu keputusan Peguam Negara 1453 dalam kurungan. Dan ketiga, Badan Kehakiman yang memutuskan. Tapi saya nak sebut di sini satu hal. Mengapa? Membisu dalam hal-hal rasuah berskala besar ini. Mengapa memilih satu dua orang? Mengapa diam dalam perkara besar? Dan bila soal penjelasan Tambun, saya akan sampai DNAA. Saya akan bawa ini yang bangkit. Saya nak penjelasan saja. TPM 1. Saya akan bawa. Jangan bimbang. Bagi dekat Besar ya. Tambun. Kalau berani bagi ya Besar. Yang Muhammad Tambun. Jangan belakang. Dulu Tambun akan bagi insyaAllah. Ya. Dia bagi beluran ya. Okey, bagi sama beluran. Belakang mana tadi? Besut silakan. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini penuh sebab PM hadir. Kalau boleh. Besut direct point apa dia? Hadir ya. Direct point. Bagi cadangan je, bagi cadangan. Okey. Pada hari pembentangan tempoh hari, PM kita ada sebut, ada baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dua perkara dalam ayat ni. Satu, amanah. Amanah yang pertama, lihat,
untuk membantu rakyat. Dan bantuan biasanya sepatutnya terus biasa wakil rakyat dia yang biasa rakyat jumpa. Kesusahan. Kalau tak ada soalan, berhentilah. Satu lagi. Tidak lepas. Pertua tak ada soalan. Nanti dulu. Belum. Saya nak sambung. rujuk kepada ayat. Ini tak ada soalan. Dah lepas bab. Sudahlah, tak ada soalan. Yang Muhammad, duduklah. Sekarang saya nak bincang Tak ada soalan tu. DNAA. DNAA. Duduklah, tak ada soalan. Magistrate, long dengar. Yang Muhammad Speaker, sekarang. tak ada soalan, duduk. 1453. Baik, besut. Wa idza hakamtum bainan nas. Saya nak tanya itu je. Okey sekarang. Wa idza hakamtum bainan nas, tafsir Quran ikut selera nafsu. Saya nak tak. Siapa kata ayat itu boleh digunakan ini? Saya nak tanya bukan pasal tadi. Amanah dah tak tafsir digunakan. Quran begitu ni? Okey, saya nak tanya ajar sikit. Saya nak tanya wa idza hakamtum. Wa idza hakamtum, okey? Maknanya biasanya ditujukan kepada pengadil-pengadil. Saya tidak terima. Atau guna ayat Quran untuk dapatkan projek. ayat dibaca oleh siapa? Ni yang benda ni. Balik bukan. Besut. Saya nak tanya pasal wa iza hakamtum bainan nas. Ya. Sekarang ni keadilan. Bila Okey. Saya nak terus. Baik, Tadi Ketua, saya nak terus. Baik, silakan. Yang Muhammad Tambun. Besut, Tadi saya saya nak teruskan. dapat penjelasan. teruskan dengan Saya teruskan Tambun. 1453. Silakan terus Tambun. Kaya Dan tadi saya ada dua tajuk bermaknanya yang tidak penting. ketidakadilan berlaku. Besut. Saya ada dua Silakan. tajuk yang penting. Jadi tak nak dengar apa Satu yang saya cakap. DNAA. Saya bagi peluang tadi tak nak tanya sekarang duduk. Dah saya Teruskan. tanya dah ni. DNAA. Saya baca ayat berapa kali? Ini masa saya jawab. Dah bercakap Nak jawab lah tu, saya tahu. Besut. DNAA. Besut. Dan keduanya, Benang duduk. keduanya soal Speaker mic tak boleh. pendakwaan Abang boleh. yang Ulus. disebut 3R. Jadi ada dua tajuk ini penting. Jadi sebab itu saya pilih untuk jawab. Sebenarnya selalunya dalam rancangan Malaysia ke-12, Perdana Menteri tidak jawab. Tetapi oleh kerana, dan kita serah kepada Menteri-Menteri dan Menteri Ekonomi. Tetapi Ya, Mak Muhammad, minta laluan. oleh kerana, dengar dulu, sabar kejap. Mau duduk dulu berdua. Oleh kerana ada yang permintaan yang ramai daripada ahli-ahli yang berhormat, terutama DNAA, saya pilih untuk jawab. Menteri, Jabatan Perdana Menteri, Badan Undang telah jelaskan 145, 3 dalam kurungan. Ia tidak memuaskan semua pihak kerana mereka menyatakan bahawa ini adalah sesuatu hal yang baru yang seolah-olah Perdana Menteri campur. Dan sini betul. Kita cakap hukum. Kita cakap keadilan. Tapi kita boleh menghukum orang hanya dengan andaian. Ya. Larut tanya. Saya tak ada masalah kena ditanya. Kerana jawapan saya di Singapura, apakah saya berbincang. Bila peguam negara buat keputusan, saya tanya dia, betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tanya dia apa alasan. Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan, larut betul. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelak. Tapi you boleh gelak Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Saya ada betul. 33 bulan. Ini sangkaan jahat 36-6. Saya mau tarik balik. Tak ada Saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Tarik Putrajaya. balik. Ini tuduhan jahat. Speaker. Cukuplah Putrajaya. 36-6. Sejarah telah membuktikan. Saya. Putrajaya duduk. Lakukan kesalahan. 36-6. Tuan Speaker. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik Perdana Cukup Menteri. Putrajaya. Tarik balik. Baik. Tarik balik. Putrajaya Tarik duduk. balik. Tarik balik. Sabar. Tarik balik. Speaker. Speaker. Baik. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik Duduk. balik. Dengar. Tarik balik. Duduk. 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 36-6. Duduk. Sangkaan jahat. Speaker. Speaker 36-6 sangkaan jahat. Itu sangkaan betul. Saya akan Itu sangkaan betul. Baik, duduk. Sangkaan jahat. Itu sangkaan betul. Saya akan buat keputusan. Itu sangkaan betul, PM. Teruskan sangkaan betul itu, PM. Melampau. Sangkaan betul. Perdana Menteri. Apa? Baik, Tarik balik. Apa? Kak. Tarik balik. Aku pun ada buku. 36-6. Ada buku jugalah. Baik, kalau Sangkaan semua, betul. kalau semua bercakap, saya nak buat keputusan macam mana? Kalau semua Ada bercakap, maruah PM.
Kalau semua bercakap, duduk. Ada maruah. Sangkaan betul PM. Tidak maruah. Duduk. Pendang. Ulangat, semua duduk. Pendang. Duduk lagi, kita tarik balik speaker. You suruh. Ini maruah saya. Saya suruh. Okey. Saya Baik. dalam ucapan-ucapan yang berhormat dituduh campur tangan mengarahkan peguam negara. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya dituduh. Dengar dulu. Baik. Saya akan buat keputusan. Jangan Dengar lupa. dulu. Dengar Saya dulu. takkan duduk selagi tak ada keputusan. Pendang. Baik. Speaker perlu adil. Jelas menuduh saya tanpa suara bukti. Jelas. Saya nak tanya. Putrajaya. Apa yang bertuah? Saya takkan duduk. Tadi lah. Putrajaya minta penjelasan. Putrajaya kena duduk dulu lah. Pendang. Putrajaya kena duduk dulu untuk dapat. Baik, sebab itu. Ini itu ada. Putrajaya sebab bawa itu usul saya nak bukan tanya. jerit-jerit. Sit down. Saya nak tanya senang. Ikut peraturan. Bawa usul bukan jerit-jerit. Putrajaya. Baik. Adakah Tambun stand dengan keputusan tadi? Maknanya apa yang Tambun kata itu yakin bahawa itu menjadi. Saya nak tanya. Kalau dia yakin, yakinlah. Dia buat macam mana? Silakan. Saya jawab. Kalau yakin ada bukti. Jawapan dulu. Itu tuduhan jahat. Bagilah penjelasan dulu Putrajaya. Speaker arahkan Tambun untuk buat penjelasan. Putrajaya duduk dulu. Baik. Putrajaya, arahan speaker untuk Tambun buat penjelasan. Jadi Putrajaya mesti duduk. Putrajaya mesti duduk untuk beri ruang kepada Tambun untuk berikan penjelasan. Putrajaya, takkan tak faham aturan mesyuarat? Saya minta Tambun sulung-gulung buat pengulungan. Tarik balik dulu. Tuduhan. Maruah Putrajaya. Putrajaya duduk. Tarik balik. Tak ada report polis. Tak ada siasatan SPRM. Tiba-tiba tuduh Putrajaya rasuk buat kerja macam tu. Tak perlu adil. Tak boleh. Speaker jangan cikir dengan kami. Kalau Putrajaya tak setuju dengan saya, tulis kepada saya. Tetapi saya bertanya hari ini. Saya minta kenyataan dalam tarik balik. Parlimen. Apa susah? Dia Tambun ini Perdana Menteri. Dia tak boleh simply bercakap macam tu. Speaker. You are number one. Kalau saya kata saya yakin, Dia respect you. Tambun peliwat. Better you pull out. Kalau saya kata saya yakin, Tambun peliwat. You number one. Saya yakin, Tambun peliwat. You number one. Nak Dia cakap tak boleh. Saya Tak yakin. boleh. Tak boleh. Bangkit. Saya yakin dia peliwat. Nak cakap apa? Baik, Ketua. Nak cakap apa? Bangun. Baik, Ketua Bangkang cakap. Saya yakin Tambun. Hormati Ketua Bangkang, saya bagi peluang Ketua Bangkang, silakan. Baik, yang lain-lain duduk. Putrajaya tarik balik. Kurang ajar PM. Yang lain-lain duduk. Sabar je. Putrajaya sebut kurang ajar PM. Tarik balik. Yang lain-lain duduk. Tarik Yang balik. lain duduk. Baik, udah langat. Yang lain. Baik, semua duduk dulu. Duduk. Betul. Duduk sekarang tadi. Kita bukan mahkamah, Speaker. Silakan. Kita legislatif. Baik, kita bagi Kita Ketua Bangkang. legislatif. Kita bagi Ini Ketua bukan mahkamah. Saya Very basic. kata Ketua Pembangkang. Silakan. Yang Berhormat Tuan Ketua, saya mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Tambun dan dengan penjelasan yang belum selesai, tiba-tiba ada pertelingkahan di mana Yang Amat Berhormat sebut, kamu yang buat. Putrajaya. Jadi sebagai satu tuduhan.
Maka sebab itu Putrajaya bangun kerana merasakan tak adil lah buat tuduhan. Kalau betul pun ada, jelas, biarlah betul-betul selepas dah ada, bukan sebelum ada. Ini yang menyebabkan Putrajaya bangkit untuk menyelamatkan maruah dia. Yang Amat Berhormat, Ketua Pembangkang sepanjang sidang. Duduklah langat. Bagi dia cakap. Ulu langat. DNA Sepanjang ni. sidang. Ulu langat. Ya, silakan Ketua Pembangkang. Yang Berhormat, Ketua Pembangkang sedang kita bercakap. bincang DNA ini perkara yang sudah berlaku. Ini perkara yang tak ada kena-mengena, tiba-tiba disebut Putrajaya tak adil. Sebab itu dia bangun mempertahankan maruah dia. Jadi sebab itu Yang Amat Berhormat, jangan, saya minta Yang Amat Berhormat selesaikan, tarik balik. Ini kita rule of law. Kita masuk bab DNA. Sangat basic. Yang Ini bukan masukkan bab mahkamah. lain ni pasal apa? Nanti kawan-kawan saya masukkan bab-bab yang lain nanti susah. Susah apa dia? Apa dia? Ya. Itu saya minta. Yang Bab apa? Nyatakan. Baik, terima kasih. Kita Speaker. legislatif. Baik, saya minta Speaker. semua duduk. Sebab itu Kita tadi legislatif. Putrajaya. Tarik balik. Saya kata, Putrajaya menjerit-jerit, saya nak bercakap. Saya nak cakap Putrajaya. Saya nak minta penjelasan daripada Tambun. Itu saja. Apa yang dimaksudkan? Itu sekarang dengar. Apa yang dimaksudkan? Saya pun tak faham. Duduk dulu. Putrajaya bagi penjelasan. Jangan emosional. Speaker, ini maruah. Bagi ruang untuk Tambun buat penjelasan. Putrajaya, simple. Ini maruah. Kalau Putrajaya duduk Putrajaya dulu nak bagi Tambun buat penjelasan. You got to Tarik listen. balik saja. If you don't want to sit down, how do I make decision? You please sit down. Please sit down. Saya nak minta Tambun penjelaskan apa yang dimaksudkan. Itu Terima kasih, saja. Ketua. At the end of the day, I make decision. Sebelum saya habis penjelasan Silakan. DNA, dijerit dan disergah. Apa jawapan saya? Kamu tahu pentadbiran dulu bagaimana? Ya. Payah Putrajaya. pelik-pelik. Ini masalah. Ini masalah Tambun spesifik sebut Baik, Putrajaya. Baik. Is that Tambun what you mean? Is that what you mean? Yes. Spesifik. Kalau is that what Sebut you mean? Putrajaya. Proceed. Tarik balik. No, that is what. Ini Ini- menteri pun ada di sini. Due Peguam negara process. yang sama. Rule of law. Peguam negara masa itu Tan Sri Idrus. Putrajaya tahu apa yang berlaku. Sudahlah. Saya nak bagi tahu dalam keadaan sekarang berbicara yang diputuskan dalam kes-kes Mahkamah Tertinggi, Long bin Samad, Johnson Tan Han Seng, Tan Sri Speaker tak menjawab. Kapal Singh vs Ano 1991. Tan Sri Speaker. Kemudian ini Speaker, dia dah jelaskan. Tak tarik balik. No, dia dah jelaskan. Dia dah jelaskan apa yang dimaksudkan tadi. Jadi saya anggap itu yang apa penjelasannya. Period. Soalnya story. Tak susah Speaker. Minta Yang Berhormat Tambun tarik balik. Tidak, saya bertanya kepada saya dah Please. jelaskan. Putrajaya tahu apa yang pentadbiran dulu buat. Peguam negara dulu itu yang sama. Tambun sudah. sebut Putrajaya buat. Tambun. Yang Berhormat suruh saya buat keputusan. Pindang saya bercakap. Every time saya bercakap, you bercakap, tak boleh. You suruh saya buat keputusan. Keputusan termaktub dalam peraturan mesyuarat, saya akan bertanya Tambun, apakah yang dimaksudkan? Dan Tambun telah jawab. What do you want me to do? Habis tu kalau tak Itu jawab, je. tak payah buat Dia dah apa? jawab. dah. Boleh buat. You tidak. Bila Tambun berpusing-pusing, Speaker tak boleh buat keputusan. Itu Yang maknanya. dia jawab. Itu yang Itu keputusan. dimaksudkan. Putrajaya kalau tak puas hati boleh buat usul. Saya minta sekarang Tambun Adakah sidang itu right up. taktik Tambun?
Sila minta right up. Tak puas hati. Tambun sebut buat, Right to me. bukannya tahu. You don't want, you tak Yang puas hati, dilepaskan right to me. tanpa Right up. kebebasan Tambun sebut Putrajaya buat, bukan dengan Putrajaya 11 tahu. alasan. Dia tak mau Transit dengar speaker. dia ni sebab Ini dia tahu dia tak berkaitan boleh dengan jawab. maqasid. Itu saja. Peguam Jaga negara maruah adalah orang. custodian of prosecutorial authority Jaga maruah orang. and guardian of public interest. Dan kita bukan mahkamah. Dalam Transit kes speaker. ada yang tanya apakah ada presiden. Maka saya jawab, dalam kes pendakwa raya lawan Siti Aisyah dan Duan Ti Hong, pembunuhan Kim Jong Nam, Siti Aisyah. Speaker kena buat ruling bila ada point of order, kena ada ruling. Tak Saya boleh nak jawab. biarkan Tambun terus berucap. Mana ruling speaker? Tambun, sebentar tu. Are you challenging me? Cengeng dengan kami. Kami nak minta penjelasan. Kita minta speaker buat ruling. Now siap. Saya cakap dengan Putrajaya. Are you challenging me? Now, give me a yes or no. Speaker kena berlaku adil No, walaupun yang yang lain berucap tu diam. Perdana Speaker Menteri. tengah deal dengan Putrajaya, Tak boleh. Mike. Okey. Tan Sri Speaker. Yang lain diam. Saya nak bercakap dengan Putrajaya Tan Sri saja. Speaker. Yang lain diam. Duduk semua. Tan Sri Speaker, Okey. I'm not challenging you. Saya minta keadilan daripada Tan Sri Speaker. Apabila maruah saya dicalahkan, tak ada kaitan langsung. Saya mohon diberi keadilan supaya Yang Amat Berhormat Tambun tarik. Itu saja. Kenapa susah sangat? Baik. Okay, you are done? You are done? Yes. Okay. Dalam peruntukan ini saya juga telah bertanya dengan Tambun. Apakah yang dimaksudkan? Sebab dia sebelum habis ayat tadi, Rio, saya tanya apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tadi? Tak. Dia telah jelaskan Tan pun. Sri Speaker tanya, adakah Tambun yakin? Itu Tan Sri Speaker tanya. Lepas itu saya tanya dia, apakah dia yang dimaksudkan dengan ayat itu? Dan Ketua Pembangkang juga jelas bahawa apa yang dimaksudkan telah pun dijelaskan. Dan saya Tak yakin. ada. Yang saya nak minta tarik Baik, berkaitan itu dengan Putrajaya. saya. Dia nak Kalau tak kata puas hati, saya buat kerajaan. usul. Apa? Saya Putrajaya tak boleh buat Keputusan usul untuk challenge. 99A. That's it. Tak ada Tan Sri Speaker. 99A dan perlu berlaku saya minta adil. Tambun gulung Tan please. Sri Speaker. Ruling dah Aziz dibuat. Ketua, Tak berlaku adil. Saya dah buat ini keputusan. bukanlah maruah. kali pertama Ini maruah saya. Tan suatu Sri Speaker. pertuduhan Jelas diberhentikan dituduh oleh Perdana Menteri. selepas kes Dan Tan Sri prima Speaker facie dengar. dibuktikan. So saya mohon Tan Sri Dia Speaker, takut nak dengar mohon jawapan supaya kita. Yang Amat Keputusan. Tambun Putrajaya, cukup lah. Jangan cuba untuk mengganggu. Terdapat presiden sebelum ini. Putrajaya. Saya buat keputusan. Tan Sri Ketua dah buat keputusan. Saya dah buat keputusan. Speaker telah buat keputusan. Jika Putrajaya dan Pembangkang tidak bersetuju, sila buat usul. Buat usul Putrajaya. Ikut saluran yang betul. Kita ada undang-undang. Buat usul. Buat usul kepada Speaker. Halau Putrajaya keluar. Halau. Silakan. Mike please. Ya. Putrajaya and the last administration. Apa yang tak betul? Cek. Baik. Ini kaki spin. Telah pun disebut sekali lagi berkali-kali. I think telah pun disebut berkali-kali. Apa yang disebut oleh Tambun berbeza dengan tuduhan dia sebelumnya, Speaker. No, itu yang saya tanya dan Tambun dah jawab. Sepatutnya Tambun dah Speaker jawab tadi. paling tidak buat Cukup. ruling rujuk Hansard. Baik. Okey, cukup. Dah keputusan saya dah buat. Tambun teruskan. Tak boleh Sila duduk. biarkan ruling terus. Tambun beracak. Dia spin, dia pusing. Saya dah buat Bawa select keputusan. komiti, bawa bantahan. Sambung. Tak ada Bawa masalah. bantahan kalau tidak right to me. Silakan. Silakan Tambun. Nombor. Apa dia kes prima facie sebelum ini? Dalam kes pendakwa raya lawan Siti Aisyah. Di dalam kes tersebut, tertuduh bernama Siti Aisyah diberikan perintah di Tan Sri Speaker. pada Tan Sri Speaker, 2019. saya mohon jasa baik Tan Macam Sri mana Tan Sri Speaker Speaker boleh tolerate minta macam ni? supaya Yang setengah Amat jam Berhormat bagi Saya dah buat tarik keputusan. balik. Saya Itu dah buat saja. keputusan Ya. menggunakan 99A. Period. Tak ada Tan Sri Speaker. Ini Now, maruah saya. are you challenging me? Ini maruah saya. Ini maruah saya. Saya- Selaku ahli Parlimen Putrajaya. You ada avenue dia, you tak puas hati, write to me. That's it. Tan Sri Speaker, saya mau diselesaikan depan-depan oleh Yang No. Amat Berhormat Tambun. Dalam kes- Kenapa Tan Sri Speaker tak Baik. boleh buat? Baik. Baik, semua duduk.
Jelas speaker. Saya bagi amaran kepada Putrajaya jelas. Saya bagi amaran 1. Putrajaya buat tu rasuah. Saya bagi amaran 2. Siapa yang bangun lagi selepas ini, Saya mohon Yang Amat saya dah buat keputusan tarik tadi. balik. Saya kata tidak. Keputusan dah dibuat. Ini Putrajaya. maruah, Tan Sri Speaker, ini cubaan pembangkang untuk mengganggu perundingan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mohon tak buat tarik balik. Gunakan kuasa. Saya gunakan kuasa saya last, Putrajaya. I'm giving you last chance. Kau tidak tinggalkan. Dia nak keluar dah ni. Tetap dengan pendirian, buat usul, ikut aturan, ikut tata cara. Putrajaya buat usul. Kau nak challenge Ini bukan caranya. Putrajaya keluar. Putrajaya keluar. Keluar. Putrajaya keluar. Keputusan. Degi lagi. Keluar. Putrajaya keluar. Sudah Keluar bagi dan tahu buat tak usul lah puas hati. Putrajaya. Saya minta juga Putrajaya tarik balik apa dia cakap tadi. Kalau Tarik balik. Kita Putrajaya tarik balik juga. Putrajaya. Benar tarik. Okey, Yang Ketua. Ketua Yang Bangkang. Ketua. Peraturan tetap 99. Bawa Putrajaya. usul kalau tak setuju dengan keputusan. Putrajaya. Diamlah. Okey. Tak apa, biar speaker. Halo. Baik. Ketua Bangkang. Putrajaya ingin menjaga maruah dirinya sendiri. Tetapi apabila dituduh oleh Yang Amat Berhormat, tiba-tiba Yang Amat Berhormat kata administration pusing, itu adalah sesuatu yang Mana tidak boleh diterima. It's unfair. Kalau speaker minta Putrajaya keluar, bermakna maruah kami juga, kita semua akan keluar. Sebab itu, sebab saya tidak boleh menerima sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan dengan adil. Kita mahu sesuatu yang adil, berikan keadilan. Sebab itu pun Beluran tahu kan, bila saya buat keputusan, itu keputusan saya. Tak puas hati, put in motion. Keputusan. Ya, saya dah bertanya Tambun. Itu yang maksud Tambun. Apa lagi yang Tambun mau? Apa lagi yang saya mau? Saya telah tanya Tambun apakah yang dimasukkan. Sebab dalam kebisingan itu, Dewan, saya tidak dengar. Terpulanglah. Tambun pusing, Jadi Speaker. Putrajaya, saya dah buat keputusan bahawa ke Putrajaya please terpaksa keluar. Sebab saya dah bagi keputusan tadi. Tan Sri Speaker, kenapa orang lain tuduh orang lain? Orang yang difitnah ini, Kalau tak puas hati, Putrajaya, come on lah. yang ada kes mahkamah saya kata pelewat Putrajaya. tadi, tak diminta keluar. Sebab itu saya kata, Putrajaya Ini tidak cuba adil. untuk mengganggu Ini proses penggulungan ni. Tan Sri terpulang, Speaker. Ini tidak adil, Speaker. terpulang. Saya Ruling kata, dah dibuat. Saya terpaksa perisai mengikut peraturan. Peraturannya kalau saudara Putrajaya tidak setuju, put in motion. Itu saja. Putrajaya Very buat simple. usul. Kalau tak setuju, put in motion. Tan Sri Speaker, Tapi you benda tak mau jelas. duduk. Ya, tak Benda mau jerit. jelas. Kenapa nak pusing-pusing? Benda very Bukan. simple. Minta, saya Baik. selalu dengar Tan Sri Speaker. Kejap. yang di-Pertuan sebut. Listen to me. Minta tarik balik. Saya nak berhenti di sini untuk isu ini. Saya nak minta Tambun wrap up dan that's it. Mana boleh begini, Speaker? Tak boleh, itu hak selesai saya. masalah. Speaker, itu cuba untuk mencabar. Speaker, Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Okey, Putrajaya boleh keluar lah. Boleh keluar, baca balik peraturan Dewan. Baca balik peraturan Dewan. Buat usul, keluar Putrajaya. Boleh semua keluar pembangkang. Buat PC drama. Ambil tindakan. Biar. Baliklah. Dia tanya. Okey. Rau nak keluar juga? Baik. Silakan. Dalam kes Perdana Menteri, Yang Amat Ada Berhormat kes. Perdana Menteri, di mana Peguam Yang Negara Amat Berhormat buat Perdana Menteri, muat atas tanya dengan baik faktor Yang Amat Berhormat Perdana kemanusiaan Menteri. kerana tertuduh Yang Amat mengalami Berhormat sakit Perdana yang Menteri, kronik
dalam kes Yang Amat Berhormat PP Perdana Menteri. versus Datuk Abu Sama Abdul Wahab. Terima kasih. Kanser tahap 4. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Arau. Muar tanya dengan baik Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada juga kes PP versus Tan Sri Shahid Abdul Samad. Bila dalam masa perbicaraan ada keterangan baru yang memerlukan pertimbangan serius oleh pihak pendakwaan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada kes juga yang melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. ahli parlimen sebelah sana yang saya tak mau sebut kerana mungkin menyinggung. Jadi oleh demikian dalam kes DNA ini Yang Amat Berhormat Tambun, bukan sesuatu yang terkecuali. Saya nak minta penjelasan Jadi sikit. saya nak sebut di sini dalam kes DNA biar saya biar. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam Kamu kes akan bagi sebentar lah, sebentar. DNA Sabarlah. yang Sabar, melibatkan duduk. kes yang dibangkitkan atau yang disinggung, saya nak sebut akhirnya keputusannya Peguam Negara. Betul saya bila disegah secara biadab, saya jawab dan saya kata memang betul. Putrajaya tahu ini pentadbiran dulu dan Peguam Negara yang lama. Sebab tu dia tak tahan nak dengar penjelasan. Sudah, ini betul. Yang betul kerana mereka biasa dengan sistem itu, mereka ingat saya teruskan dengan sistem itu. Bagi saya peluang. Ya. Sebab itu saya jawab dengan Yang Amat Berhormat bagi saya peluang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ketereh datang sinilah Ketereh. Ketereh kemarilah, mari kemari. Yang Amat Berhormat. Mari kemarilah. Baik, Tambun bagi Muar tanya dengan dulu. baik. Ketereh dulu. Muar duduk dulu. Bagi Ketereh dulu. Terima kasih Tuan Speaker. Muar duduk dulu, Muar. Bagi Ketereh dulu. Terima kasih Tambun. Okey, saya nak balik pada isu yang mula-mula tadi pasal peruntukan. Okey. Dengar. Okey, sabar. Dengar. Saya tak pernah kutuk. Ni line lagging ni. Sabar. Lagging Saya ada tak pernah. 5G. Sejak saya duduk di parlimen ni, saya tak pernah. Saya pernah cakap macam tu tahu. Tetapi apa saya bangkitkan pada hari itu, mewakili semua wakil rakyat pembangkang ni, sebab saya tahu ahli parlimen dia ada peruntukan untuk ahli parlimen. Saya dulu tentera 40 tahun. Saya tak ada peruntukan macam tu. Tahu, kami tahu tentera. Dengarlah sini. Jangan ganggu dia, please. Silakan Ketereh. Jadi, Yang Berhormat Tambun, saya bangkitkan itu hari, mungkin saya tak pandai nak bercakap. Cakap mungkin pasal pergi melawat ke apa, semua orang mati apa semua sekali. Tapi maksud sayanya, saya perlukan peruntukan untuk ahli parlimen. Yang pertama sekali, untuk maintain pusat khidmat. Okey, nak bayar gaji kerani ataupun siapa yang menjaga tu. Kemudian saya juga membuat aktiviti-aktiviti lain seperti Sudah dijawab Perdana Menteri tadi. Jumpa dengan dengarlah. kita pembangkang. Jangan ganggu. Okey. Aku kalau macam ni aku, dia ni. Ketereh. Cepatkan. Okey. Jadi saya tahu saya ni memang pertama kali jadi wakil rakyat. Tapi sebelum saya ni ada wakil rakyat lain. Tempat saya tu Tan Sri Anwar Musa. Jadi saya tengok aktiviti dia tu. Bagi orang miskin bila melawat ribut macam minggu lepas. Dekat 50 buah rumah yang melibatkan bencana ribut tu. Jadi bila saya pergi, kalau 50 buah, macam mana saya nak tolong dia? Kadang-kadang atap tu 4 keping. Ketereh, point ni apa dia? Tak adalah, maksud saya. Poin dia nak duit. Okey, maknanya sekarang yang dimaksudkan oleh Ketereh itu ialah bantuan kewangan yang diberikan kepada ahli parlimen. Maksudnya gitu. Supaya saya boleh ganti zain dia tu Point on the taken. spot macam tu. Itu maksud saya. Point taken. Bukan saya nak guna duit tu untuk diri saya. Okey, terima kasih. Jadi saya nak minta penjelasan tu daripada Yang Berhormat Tambun. Okey. Dia dua perkara Yang Berhormat. Saya dengar Saya dah jelaskan dia ada cara seperti mana Yang Berhormat berbuat dulu. Dia ada wakil daripada Bangkang, bincang dengan TPM2 dan wakil. Kita bincang kaedah dia dan kita luluskan. Saya ada bagi jaminan. Ini boleh rekod. Kalau dipersetujui perbincangan, kita luluskan. Itu satu. Tapi kalau ada punya banjir atau kerosakan, Yang Berhormat boleh tulis kepada saya. Itu tak termasuk dalam peruntukan ini. Saya kalau betul ada masalah dengan yang mengesan kerakyaan, itu boleh tulis dan kita boleh luluskan. Tapi yang soal peruntukan di parlimen ini, keputusan dia apa?
keputusan ialah perbincangan di antara ketua pembangkang dan rombongan dan wakil serta TPM2 dan wakil. Putuskan kaedah pelaksanaan dia dan kita luluskan. Dan saya beritahu, saya dah bagi jaminan di parlimen ini awal-awal lagi kita akan luluskan. Tan Sri Speaker. Tapi belum ada perbincangan. Saya baru tanya tadi TPM2. Tan Sri Speaker. Ada tidak perbincangan? Jawabnya tidak ada. Baik. Sudah ada di arah Ketere keluar. boleh faham Cukup. Okey. Baik, Muar, silakan Muar. Nanti kejap, saya nak tambah. Terima sikit kasih. lagi. Tak boleh, Saya nak tambah tadi. sikit lagi. Saya nak tambah. Sabar Speaker. Dah, tamu dah jawab dah. Maknanya hantar Belum. perwakilan bincang. Sekarang ni, apa lagi nak bincang? Tak payah bincang. Bagi saja. Bincang Tak boleh, apa? tak boleh. PM minta bincang. Keputusan dia gitu. Ketere, Habis Baik. sampai mari datang kemari. Sampai bila Mari datang kemari, Ketere. Sampai bila saya nak Ulangan. menanggung macam gini? Sampai bila? Okey, silakan. Baik, terima kasih. Ketere, you betul-betul general lah Ketere. Anak buah je semua dah cabut. You stay dalam ni, you anda general. Terima kasih. Yang Amat Berhormat. Okey. Yang Amat Berhormat. Okey. Sila Muar. Terima kasih. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tampin tak betul, tampin. Tak betul, jeneral pun cabut lagi tu. Ulangan 1. First warning Jangan bangun lagi. Okey, Arak ni Muar. Saya nak bangkitkan masalah dengan cadangan solusi. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 2 Perdana Menteri yang lepas, walaupun ada majoriti yang lebih tipis, walaupun didesak untuk campur tangan untuk gugurkan kes, mereka tidak tunduk kepada desakan tersebut. Sampai ke satu tahap tanpa campur tangan, hakim establish ada kes prima facie. Persoalan yang rakyat ajukan, mengapa walaupun sudah adanya kes prima facie, selepas lebih 100 saksi dipanggil, ribuan dokumentasi dibentangkan di mahkamah, pada minit-minit yang terakhir sebelum keputusan, tiba-tiba pendakwa raya baru yang dipilih selepas yang lepas bersara awal memilih untuk menggugurkan kes tersebut. Sebab rakyat bangkitkan kegusaran ini kerana sebelum pilihan raya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa jadi ketua pembangkang yang saya sokong dan dokong, sendiri kongsikan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa itu tidak dapat sokongan SD yang mencukupi kerana tak nak tunduk kepada desakan perasuah. Persoalannya, itu sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, adakah perjanjian itu berterusan? Okey. Dengan itu ada 2 cadangan ringkas sebab whether we like it or not, kes ni dah terlepas. Baik. So ada 2 cadangan ringkas. Pertama, Yang Berhormat Muar akan berikan sokongan Baik, terima kasih. sikit. Yang Berhormat Muar. 15 saat. Masalahnya Mak 15 Muar saat. ni, dia Cadangan, nak cakap, cadangan. dia tak dengar penjelasan kita. Please Muar. Saya dah Cadangan. sebut dalam beberapa Muar dah kes, putih ke Muar? termasuk Ali Muhammad yang sebelah sana, yang kawan Yang Berhormat sekarang, pun ada prima facie cases tapi dibuang. Saya ada cadangan. Yang DNA. Berhormat. Kemudian ada kes tadi saya Siti Aisyah, ada kes sebab sakit. Keputusannya Peguam Negara, discussion dia. Tapi mengapa buat tuduhan melulu dan kurang sopan, menyerang Perdana Menteri dan menganggap saya campur tangan? Apa bukti saya campur tangan? Ya. Peguam negara itu peguam negara yang dipilih oleh ketua Yang Berhormat. Dan saya tidak tukar ketua peguam negara itu. Saya lepas itu dituduh bincang. Saya bukan bincang, saya tanya. Apa alasan? Apakah alasan kuat untuk berikan DNA? Kemudian SPRM buat keputusan mengatakan siasatan diteruskan dan kalau ada bukti tambahan akan teruskan pendakwaan. Jadi saya diminta sekarang seolah-olah mesti arah peguam negara. Kalau saya arah peguam negara dakwa TPM 1, saya jadi hero. Tapi saya tidak boleh langgar 1453. Setuju. Ya, saya tahu tak puas hati, ramai yang tak puas hati. Ramai kawan-kawan saya tak puas hati. Yang Amat Berhormat, Ya, saya dan serang saya, biar saya jawab. Tapi bagi pandangan seolah-olah ini satu-satunya privasi. Apa privasi kes? Banyak saya bagi contoh. Termasuk ahli parlimen belah sana. Dan banyak kes-kes besar yang lain. Yang Berhormat tak bangkitkan. Saya sebut nak tangkap besar rasuah. Mengapa yang pembesar-pembesar yang bilion-bilion tak dengar suara pun? Tak dengar suara.
Apakah kerana dia bantu kita? Maka kita diam. Banyak KKM puluh bilion ringgit dari negara ini. Saya tak dengar jadi champion. Tapi hanya target kepada TPM1. Saya katakan dalam kes ini, dalam kes TPM1, Peguam Negara Tan Sri Idrus masa itu memaklumkan dia terpaksa tarik berdasarkan alasan sekian-sekian. Saya kata, tak boleh tangguh ke? Dia kata, no. My duty, my conscience, I have to do it before I leave. Saya kata, okey, 1453. Yang saya petikaikan, bukan saya petikaikan hak yang Berhormat bangkitkan. Tapi saya petikaikan bagaimana secara melulu. Munafik. Fahamkah apa istilah makna munafik ni? Kecam orang. Perdana Menteri yang telah tinggalkan prinsip. Yang telah bergadai kerana nak jaga kekuatan. Tak ada syarat. Tanya pimpinan yang ada di sini. Saya terima tanpa syarat. Pimpinan, saya nak sebut pimpinan UMNO pun ada di sini. I said no conditions. Ya. Dan saya tak ada susah. Jangan ingat saya bimbang. Saya lama pembangkang. Saya lama dalam penjara. Juga saya takut kedudukan ni. Stay. Ego. Tak usah cari hero lah muah. Tuduhlah. Bukan, jadi saya tidak pertikai hak yang Berhormat tanya. Tapi jangan hukum. Jangan jadi hakim. Dari pendakwa jadi hakim, jadi siasat. Terus hukum orang. Tak boleh. Saya nak bagi tahu, nak nasihat nak kepada muda. Jangan hukum. Saya tahu ramai yang tak puas hati. Betul. Itu hak mereka. Tanya Peguam Negara. Bukan bagi alasan. Saya simpati juga kerana Peguam Negara sekarang yang terpaksa bagi penjelasan. Keputusan itu dibuat oleh mantan Peguam Negara yang dilantik oleh Paguh. Dan dia bagi alasan yang bagi dia kuat. Saya dengar, kalau saya mula bagi penjelasan, jadi masalah saya sudah bias. Di Singapura, bila ditanya, saya jawab. Tapi saya dinasihatkan, jangan Anwar. Jangan tambah. Just keep it to 1453. Because kalau you bagi alasan, explain 11 points itu, seolah-olah you terlibat. Jadi sebab itu saya tak boleh jawab. Selain mengatakan, ini dibicara 1453 oleh Peguam Negara. Yang Berhormat, dua cadangan ringkas. Saya faham. Perkara sudah. Tambun nak bagi ke tidak? Tambun nak bagi ke tidak? Ataupun kita nak berhenti kat sini? Terima kasih. Saya bagi. Okey. Tetapi saya nak nasihat, jangan tuduh orang seperti mana dituduh begitu. Okey. Saya tidak boleh terima. Betul, sudah gunakan parliamentary punya right? Yes. I respect your right to express your disgust, your unhappiness. Fair. I never question that. Malah selama ini, semua kenyataan-kenyataan yang Berhormat atau muda, saya tak pernah jawab. Tapi di parlimen, oleh kerana dibangkitkan, dan dibangkit, itu pun saya tak mau jawab. Tapi bila kerana dibangkit sekarang, sebab boleh saya jawab. Tapi bagilah peluang. Janganlah buat tuduhan begitu melulu. Dan tuduhan yang sangat kasar. Silakan Muah. Baik, terima kasih. Saya nak sampaikan dua cadangan. Kerana tidak kira siapa yang berada dalam kerajaan, mungkin akan berhadapan dengan cabaran yang sama pada masa yang akan datang. Pertama sekali, MUA memberikan komitmen jikalau kerajaan memerlukan sokongan 2/3 untuk pisahkan peranan pendakwa raya dengan Peguam Negara, MUA akan memberikan sokongan dan saya berharap itu dapat dipercepatkan. Cadangan yang kedua, pada masa yang akan datang, jikalau ada kes DNAA yang perlu dibuat selepas kes prima facie ditubuhkan, cadangan MUA adalah untuk kita menginstitusikan supaya kes-kes sebegitu wajib dibicarakan dan dibincangkan dan dibahaskan melalui Parliamentary Select Committee dan diwajibkan supaya Peguam Negara dipanggil. Jikalau dua ini cadangan tak masuk akal lah. Okey. Dia tak tahu undang-undang lah. Baik. Tak apa, terima kasih. Tak apa. Soal pemisahan Peguam Negara tak boleh terima ni, tak boleh terima. Dan SG, seperti yang kita tahu, diputuskan oleh Kabinet Kerajaan Perpaduan awal. Kertas dasar dibentangkan berapa bulan lalu oleh Menteri Undang-Undang, Menteri Jabatan Perdana Menteri bahagian Undang-Undang telah diluluskan. Dan sekarang Menteri berkenaan telah pun serahkan kepada Select Committee. Jadi itu stage dia. Ya. Dan 3 tahun dulu seperti mana yang disebut oleh Menteri tak buat apa pun. Seperti yang oleh kerajaan dulu.
Tapi sekarang ini kita nak teruskan. Kalau ada cadangan lain yang berhormat boleh bawa melalui select committee atau melalui cadangan pindaan tambahan. Cuma saya nak sebut di sini, dia ada pembahagian kuasa. Kalau kita mula campur isu pendakwaan, ini boleh tak boleh, jadi masalah. Tapi tak apalah, kalau yang berhormat mua rasa ini perlu peruntukan ini, boleh cadang, saya tak ada halangan. Baik, saya nak mengambil akhir. Mau cari hero lah. Baik, Kong kali kong juga. Isu 3R. Saya nak sebut di sini. Kita dituduh oleh Marang dan banyak lain, sebab tu saya ingat mereka keluar sebab dia tak berani dengar penjelasan ini. 3R ini kalau soal menentang Perdana Menteri atau kerajaan, saya tak mau gunakan. Saya beritahu betul ada undang-undang, tapi sebelum kita pindah, saya tidak mau ini digunakan. Tetapi bila menyentuh kedudukan raja-raja, itu keputusan raja-raja supaya tindakan diambil kerana kita harus berlaku adil kepada raja-raja. Dia tak boleh jawab di parlimen. Dia tak boleh jawab dalam media, dalam perbahasan biasa. Oleh demikian, institusi raja dalam perlembagaan itu jelas. Dan institusi Yang di-Pertuan Agong, the most important function of the Yang di-Pertuan Agong is to act as a symbol of unity for a diverse population. In addition to the prerogative powers defined in the Constitution, he is the head of Islam in the Federal Territories. Kedudukan dia istimewa. Jadi kalau kita nak tegur, bawa memo, bincang. Kalau nak buat begitu. Dalam kes umpamanya Selangor, itu laporan daripada Dewan Diraja Selangor. Bukan laporan daripada saya ataupun Peguam Negara ambil tindakan berdasarkan laporan kita. Dia Dewan Diraja dan Tuanku Sultan Selangor menitahkan sedemikian. Tapi kalau kita dengar lagi pandangan daripada pembangkang, Tuan Ahli Parlimen Perikatan Nasional, dia seolah mengenepikan ini. Dia anggap ini tidak adil, zalim. Tanyalah Dewan Diraja Selangor dan Kesultanan Selangor, Sultan Selangor. Begitu juga tentang Marang. Marang pertikaikan kedudukan lembaga pengampunan yang diketuai oleh raja sebagai institusi. Jadi raja-raja bantah. Tidak bersetuju kerana bila kita petikai itu, kita petikai kedudukan raja-raja. Betul dalam soal DNAA pun dia tersilap. Ya, tapi kalau oleh kerana orang dia silap, tak ada masalah lah, tak payah tarik balik. Tetapi dalam hal ini, soal lain pada soal DNA yang telah dijelaskan oleh Menteri Agama, ialah soal mempertikai kedudukan raja sebagai pengurusi lembaga pengampunan. Jadi, saya tidak ada ruang. Kuasa saya terbatas. Ada perbincangan dengan raja-raja. Ya. Dan dia, dan Buah Duli Yang Maha Mulia raja-raja, ada basis. Sebab dia kata jangan heret dia dalam gelanggang politik. Tidak adil. Oleh yang demikian, kita jelaskan kepada polis, ambil tindakan, tapi kalau menyentuh kritik kerajaan atau kritik Perdana Menteri, saya tidak mahu akta hasutan digunakan. Tapi kalau menyentuh raja-raja, itu terserah kepada raja-raja yang telah juga memaklumkan kepada Peguam Negara, memaklum kepada polis, memaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa mereka tidak mahu diheret dalam perbincangan politik dan kenyataan terbuka telah pun dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga Sultan Selangor selaku pengurusi MKI. Jadi tolonglah ingat, tindakan akan diambil berdasarkan titah dan keputusan dan undang-undang yang ada dalam Akta Hasutan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, cuma sedikit je sebelum Perdana Menteri landing. Sebab saya dengar MK12 ni kita perlu belanja 90 bilion setiap tahun dan tambah 15 bilion. Saya khawatir sedikit dari segi sumber pendapatan. Bagaimana kita boleh menjana sumber pendapatan? Dan tadi Yang Berhormat ada masuk sedikit tentang sistem pencukaian. Ya, kita dah umumkan cukai barang mewah. Apa kedudukannya? Adakah dia akan dilaksanakan pada 1 Januari? Kedua, Yang Berhormat sebut tentang capital gain tax. Betul, syarikat tersenarai tak dikena. Tapi syarikat biasa di Malaysia, kalau saya jual burger, modal saya berbayar 100,000. Selepas 5 tahun saya mungkin boleh jual dengan 500,000. Saya terikat kepada keuntungan itu saya kena cukaikan. Tetapi saya akan bayar corporate tax setiap tahun. Ini akan melihatkan ada ketidakseimbangan antara satu sama lain. Jadi dari segi saingan global, ini mungkin satu perkara. Dan ketiga ialah
satu consumption tax yang mana dulu kita sebut GST. Adakah kesediaan kementerian ataupun kerajaan melihat sama ada ianya sebagai satu sumber dengan mengambil kira memperbaiki apa kepincangan yang berlaku seperti refund, kita kurangkan kadar 6% hingga kepada 4% pemberian tunai, kemudian kita boleh zero rated, kita boleh buat exemption list. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Terima kasih. Ini saya akan jelaskan dalam pembentangan belanjawan madani pada bulan Oktober. Kerana ini agak terperinci soal percukaian dan juga soal penambahan pendapatan negara untuk membolehkan kita belanja ikut keupayaan kita dengan jangka menurunkan defisit daripada 56, 53 dan 5%. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Ketua dan saya nak sebut sedikit saja tentang yang dibangkitkan oleh mereka. Dia serang kita dan dengan kasar dan dengan biadab terus menerus. Dia tak peduli soal maruah orang. Kita tegur dia soal sistemnya dulu kerana saya tahu. Dia kadang-kadang lupa. Saya sekarang bukan Ketua Pembangkang, saya Perdana Menteri. Maklumat, keterangan-keterangan terperinci saya peroleh. Saya tidak mau ulang apa yang mereka lakukan. Dan Putrajaya saya kata tahu kerana dia bersekongkol dalam pentadbiran yang sama. Dia cakap soal maruah. Seolah-olah kita ni tidak ada maruah. Maruah itu hanya untuk 1-2 orang. Jadi mudah-mudahan ini satu pengajaran. Dan saya percaya mereka akan keluar kerana dia tidak boleh ulas soal DNAA dan soal 3R yang kita akan bincangkan. Tapi Alhamdulillah nampak Parlimen berakhir dengan aman damai. Tuan, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, ada satu saja penting yang Tuan Dipertua. Saya nak tutup. Ada Perdana Menteri ini duduk berkaitan dengan perkara yang terakhir yang Mak Berhormat Perdana Menteri sebut tentang 3R melibatkan. Tapi dah tutup dah Yang Berhormat, dah tutup dah tadi. Tutup dah. Because tamu dah duduk dah. Tamu dah duduk dah. Baik, ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul yang amat berhormat Perdana Menteri seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di nombor 2 hendaklah disujukan. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kita setuju? Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disujukan. Ahli yang berhormat, sebelum jangan bangkit lagi Nanti Zalo. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga suatu tarikh yang tidak ditetapkan. Selamat pulang ke kawasan masing-masing, berhati-hati di jalan raya dan jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulu langat.